Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi YB Puan Marina. Jadi hari ini saya Raja Mu'alif, Ahli Dewan Muda Johor akan memberikan sedikit pertanyaan berkenaan dengan belanjawan Negeri Johor 2024. Jadi YB selaku adun kawasan Sekudai, boleh YB ceritakan sedikit latar belakang YB untuk kita di Dewan Muda ni untuk tahu YB lebih dekat, berapa berkahwin ke, settle macam mana terjun dalam bidang politik tapi dalam tempoh yang singkat lah. Secara ringkas. Okey, saya kenalkan diri saya lah. Saya Marina binti Ibrahim dan saya dah menyertai politik sejaknya akhir tahun 2015. Dan saya sebelum ni adalah banyak terlibat dalam NGO. Jadi saya rasa bila dalam politik ni dia macam berkait juga. Kadang-kadang bila saya turun ke bawah, saya akan pastikan suara rakyat dekat bawah tu boleh saya bawa ke lebih atas. Dan saya di kawasan Sekudai ni ada lebih 120,000 orang pengundi dan kawasan yang saya jangkakan sangat besar. Kadang-kadang ada parlimen pun tak sebesar kawasan Sekudai. Jadi itu sajalah saya rasa. Okay, baik. Okay, terima kasih YB atas penerangan yang serba ringkas dan padat itu. Jadi soalan pertama saya, dalam teras ketiga jaringan keselamatan sosial dan dalam strategi kedua ada menyatakan tentang memperkasa perumahan rakyat. Dalam strategi tersebut ada 9 inisiatif. Jadi soalan saya, YB antara watak penting yang telah sentiasa berkomunikasi dan berhubung dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor tentang rumah pangsa Daif di kawasan Sekudai. Pada pendapat YB, apakah inisiatif ketujuh membaik pulih rumah rakyat dengan peruntukan sebanyak 26 juta ringgit dalam strategi memperkasa perumahan rakyat ini mampu memberi manfaat kepada bangsa Johor terutama di kawasan YB sendiri? Okey, terima kasih. Pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah kerana kita ni mempunyai seorang menteri besar yang muda dan rajin bekerja. Apa-apa saja masalah di bawah, bila ni kita maklumkan menteri besar, insya-Allah tak ada masalah. Dan kita juga mempunyai satu esko kerajaan tempatan, yakni Datuk Jafni, yang saya percaya sangat memberikan kerjasama dengan dalam mengatasi pelbagai isu flat di kawasan Sekudai. Dan kita lihat dengan peruntukan yang diberikan, sebenarnya kalau kita nak ikutkan satu Johor ni sebenarnya untuk peruntukan bagi kawasan flat sebenarnya tak mencukupi. Tapi kita faham dengan keadaan kekangan ni semua. Tapi untuk menjayakan perumahan awam ni, apa yang saya rasakan yang perlu ditekankan kerajaan negeri ni adalah bagaimana untuk mengubah Akta Sedia Ada, yakni bekerjasama mengubah Akta 757, yakni Akta Hak Milik Strata. Dan ini sangat penting. Kerana apa? Saya lakukan ini bukan untuk saya, tetapi bukan hanya untuk Sekudai, tetapi untuk seluruh generasi di Johor. Kerana kalau kita lihat, ada banyak dah rumah-rumah flat awam, rumah-rumah apartmen dan seangkatan dengannya hak milik strata ni dibina. Tetapi cara pengurusan ni sangat teruk. Dan bajet sebanyak mana pun yang kerajaan negeri keluarkan sebenarnya tak mencukupi untuk untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Yang saya percaya masalah ni kalau kerajaan negeri tutup sebelah mata, ianya akan menjadi satu barah yang akan membebankan kerajaan negeri. Saya bagi contohlah Kalau kita kata flat awam ni adalah bukan tanggungjawab kita, itu adalah bawah pengurusan JMB atau MC. Tetapi macam seperti kawasan Sekudai, kawasan Sekudai ada lebih kurang 15 kawasan yang ada flat kos rendah ini, termasuk juga villa lah, apartmen. Tetapi satu flat saja, satu kawasan mempunyai 88 blok flat. Bayangkan kalau kita nak berfikiran bahawa flat tu bukannya tanggungjawab kita, tetapi apabila tak ada api, penduduk terpaksa bergelap selama 3 hari, tak ada air. Rasanya sebagai adun kawasan, sebagai kerajaan negeri, adakah dia boleh duduk diam kata bukan tanggungjawab saya, bukan urusan saya. Dan benda ni sebenarnya, perkara ni bukan berlaku di Sekudai saja, di keseluruhan flat di kawasan Johor. Jadi saya nak anjurkan, saya nak maklumkan pada Menteri Besar lah, mungkin ini adalah cadangan saya sendiri, tubuhkan satu jawatan kuasa khas, yang mana jawatan kuasa ini akan menjadi satu jambatan kepada kerajaan negeri mengumpulkan sebanyak mungkin maklumat, dan kita akan mengusulkan pada federal untuk mengubah Akta Sedia Ada. Kenapa? Akta Sedia Ada ni sebenarnya memberikan kuasa yang sangat besar kepada JMB ataupun MC.
Yang mana kalau kita lihat pengurusan flat ni adalah ataupun apartment ni diuruskan oleh JMB dan MC, dan kebanyakannya adalah berasaskan keuntungan. Lain JMB, lain MC, lain cara pengurusannya. Jadi bayangkanlah, mereka kadang ada kalanya JMB atau MC sendiri tidak tahu undang-undang, tidak tahu hak mereka sebagai JMB atau MC. Maksudnya peranan itu tidak dilaksanakan. Yang akan menjadi beban adalah penduduk di kawasan. Jadi ini yang harus ditekankan dan ambil berat oleh kerajaan negeri. Jika sebagai contohlah, saya minta maaflah sebab isu ni satu isu yang saya rasa saya kena kupas sangat-sangat. Isu ni saya perjuangkan adalah untuk semua, untuk generasi akan datang. Sebab kita bayangkan kalau maksudnya tiada pengurusan yang baik daripada JMB ataupun MC, jadi maksudnya kerajaan itu seolah tiada, maksudnya tidak mampu untuk berbuat apa-apa. COB juga apabila kita minta bantuan mereka cakap bukan maksudnya ada akta tertentu, maksudnya tidak tertaluk kepada tugasan mereka. Jadi ini sebenarnya tidak boleh lagi diteruskan. Kita lihat Singapura lah. Jadi maksudnya Johor ni sebagai satu negeri yang berjiran dengan Singapura. Jadi dia kena bangkit dan menjadi sebagai satu negeri contoh untuknya membina satu dasar baru supayanya pengurusan itu boleh dilaksanakan oleh pihak negeri dengan cara mengubah akta sedia ada dan memberi kuasa yang besar kepada PBT untuk menguruskan. Kalau kita lihat di Singapura sebagai contoh, Town Council yang menguruskan kawasan-kawasan ni. Kalau kita mungkin tak faham, sebabnya saya pun dulu tak faham. Bila kita ingatkan, Singapura senanglah sebabnya HDB diuruskan oleh kerajaan. Sebenarnya HDB di Singapura sebenarnya memang betul diuruskan oleh kerajaan, tetapi peruntukan yang diberi kerajaan untuk menguruskan flat hanyalah 15% saja, dan 85% tu adalah daripada kutipan hasil. Jadi bila kita pergi ke Singapura, kita bertukar pandangan dan kita bertukar informasi, mereka sendiri menyatakan bahawa akta sedia ada sebenarnya tidak cukup kuat. Yang mana JMB setiap satu kawasan sebenarnya tak mempunyai satu kekuatan untuknya mengutip jumlah bayaran daripada penduduk, dan akhirnya membebankan. Sebagai contoh, RM15 untuk satu rumah saja, satu unit rumah tak dibayar. Dan akhirnya tunggakan itu menjadi satu masalah. Bukan saja di flat kos rendah, di apartmen sendiri pun satu rumah 20-30 ribu tunggakan. Jadi saya haraplah Menteri Besar akan mempertimbangkan untuk menubuhkan satu jawatan kuasa untuk menjadi jambatan bagi kita mengubah akta yang sedia ada. Baik. Cukup padat jawapan yang berhormat Puan Marina berkenaan isu perumahan setara rata ni lah. Jadi saya rasa saya teruskan ke soalan kedua berkenaan dengan Sungai Skudai. Sungai Skudai antara sungai yang tercemar di Johor. Sehingga September 2023 sebanyak 207 tan sampah telah dikutip di sepanjang Sungai Skudai. Kita sedia maklum di dalam teras kelima keselamatan, kebersihan dan kelestarian alam sekitar yang agenda Johor Bersih. Apakah pendapat YB mengenai strategi ketiga mencapai matlamat Johor Bersih dengan inisiatif pertama iaitu pelaksanaan rancangan kawasan khas Sungai Skudai yang akan dilaksanakan secara berfasa ini? Okey. Pertama sekali kita memang kita lihatlah usaha Menteri Besar dan juga para exco dalam mewujudkan ataupun menjayakan agenda Johor Bersih ni. Sebenarnya satu usaha yang sangat baik dan saya ucapkan tahniah kepada Menteri Besar. Tetapi tak cukup saja dengan usaha yang dilaksanakan Menteri Besar. Jadi maksudnya apabila wujud RKK rancangan Sungai Skudai itu, pembangunan yang bakal dilaksanakan di Sungai Skudai, saya harap satu penguatkuasaan yang tegas dan juga maksudnya pendidikan yang baik diberikan kepadanya mereka di bawah sana. Sebagai contohlah kalau kita tengok dengannya peruntukan yang diberikan untuknya perangkap sampah. Okay, kalau kita setiap kali isu Sungai Skudai ni apa yang dimaklumkan, bukannya sampah daripada sini. Setiap penduduk tak mengaku sampah daripada atas. Akhirnya perangkap sampah yang dipasang tu tidak diselenggara dan rosak begitu saja. Dan kadang-kadang juga perangkap sampah itu yang menjadikan punca banjir. Jadi maksudnya apa yang dilaksanakan ni, peruntukan yang diberikan untuknya mencantikkan kawasan tu sebenarnya betul. Tetapi kena juga disusuli dengannya penguatkuasaan yang sangat tegas dan begitu juga dengannya pendidikan. Kalau kita lihat di Singapura sebagai contoh, di kawasan-kawasan taman ada banyak
peringatan-peringatan ataupun edukasi berbentuk bentuk papan nyata supayanya orang ramai peka dan alert. Tu yang penting. Kalau kita lihatlah Menteri Besar turun, Exco turun, semua YB turun masuk sungai untuk pembersihan, tetapi kalau tak ada kesedaran di kalangan rakyat tu sendiri, sangat susah. Dan saya juga mencadangkan agar satu skuad Johor Bersih juga ditubuhkan, yang mana skuad ini sebenarnya apabila kelak kawasan-kawasan tersebut untuknya rancangan khas Sungai Skudai ini telah dibangunkan, saya harap skuad ni sebenarnya berfungsi sebagai apa? Sebagai menjadi menguatkuasakan undang-undang, supaya andai katalah ada antara pengunjung ke yang buang sampah secara merata-rata, apa yang kita laksanakan adalah tangkap mereka dan suruh mereka membuat kerja komuniti. Maksud membuat kerja pembersihan supaya menjadi pengajaran. Bagi saya penguatkuasaan pendidikan adalah sangat penting. Kita tak boleh capai perkara tu dalam masa sehari, tapi kita kena keep repeating always, and then baru benda tu akan menjadi satu kebaikan lah pada masyarakat. Ya, baik. Yang pemahaman saya berkenaan dengan apa yang YB ketengahkan adalah sebenarnya bukan sahaja usaha kerajaan penting, tetapi usaha dan sokongan daripada masyarakat sendiri penting untuk menjayakan rancangan khas Sungai Skudai inilah, betul. agar dia lebih bersih dan tidak tercemar. Jadi soalan yang terakhir, secara keseluruhan, apakah pandangan YB tentang Belanjawan Negeri Johor 2024? Pandangan saya baiklah belanjawan yang telah dibentangkan dengannya kegigihan Menteri Besar kita merangka banyak agenda-agenda kebajikan juga untuk rakyat. Tapi rancangan yang paling menarik adalah saya rasa teras 3 jaringan keselamatan sosial, iaitu Johor Berkebajikan, yang mana dimaklumkan 3.2 juta sebenarnya diperuntukkan untuk program pembasmian miskin tegar Johor, yang mana program keluarga angkat. Saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan isu ini. Sebenarnya bagi saya data sangat penting. Okey, yang mana kalau kita lihat Bank Dunia juga telah menyatakan, kita lihat Perdana Menteri sendiri menyatakan bahawa dia nak menoktakan kemiskinan, dan usaha Menteri Besar Johor sebenarnya yang dengan bantuan beras Johor baru-baru ini sebenarnya untuk mencari ramai golongan miskin untuk maksudnya kita tak nak lagi ada kemiskinan di Johor, tetapi data yang ada sebenarnya tidak mencukupi. Dan macam saya maklumkan tadi, Bank Dunia juga telah menegaskan pada tahun 2021 bahawa ketiadaan data yang mencukupi sebenarnya menjadikan kita tak mampu mengubah apa-apa. Sebab apa? Daripada data ni kita boleh lihat berapa ramai orang miskin di kawasan. Kita boleh rancang pelan intervensi untuknya membantu mereka yang memerlukan. Dan pelan ini bukan hanya memberi ikan saja. Jadi kita memberi joran juga, melihat berapa ramai golongan miskin di kawasan dan bagaimana secara spesifiknya untuk kita bantu. Tak semua orang hanya memerlukan cash. Mungkin ada di antara mereka, sebagai contoh di kawasan saya, tak tahu nak cari kerja sambilan. Jadi kita boleh channelkan mereka. Sebabnya apa? Bantuan-bantuan yang ada pada kerajaan ni banyak. Sebagai contoh, kalau kita lihatlah daripada syarikat GLC ataupun syarikat kerajaan sendiri, daripada segi meningkatkan kemahiran banyak. Jadi kita kena gunakan peluang ni, bagi kemahiran supaya mereka boleh mencari rezeki sendiri, mereka boleh membangunkan diri mereka sendiri. Jadi kalau apa yang saya nak terangkan, kalau kita lihat data yang sedia ada, data yang sedia ada. Dan data ini bagi saya sangat tidak logik, kerana apa? Di kawasan Skudai ada lebih 137,000 penduduk, dan ada 43,100 kediaman. Dan kalau kita lihat kemiskinan di kawasan Skudai pada tahun 2020 hanyalah 34. Dan pada tahun 2023 miskin tegar 35, dan miskin saja 52 orang. Jadi sebenarnya data yang ada itu sebenarnya tidak sama seperti data apa yang sebenarnya ada di kawasan. Sebab tu saya suka nak tekankan apa yang dimaklumkan YB Sri Medan semalam, bahawa bila kita turun baru kita nampak masalah masyarakat. Saya tak nak kita ni semua syok sendiri, hari ni kemiskinan kita dapat dibasmi, sedangkan kita tak mencari lagi berapa banyak golongan miskin sebenarnya, miskin tegar ini yang berada di bawah, dan mereka ini tidak dibantu kerana mereka tak tahu saluran mana yang harus mereka pergi. Jadi saya rasa satu jawatan kuasa khas harus ditubuhkan untuknya meneliti semula bagaimana kita nak mendapatkan data yang baik untuknya melihat berapa ramai orang miskin. Mungkin pada permulaannya peningkatan data tu akan meningkat, golongan miskin tegar akan meningkat, golongan miskin akan meningkat. Tapi kita tak nak syok sendiri. Tengok nilai yang turun sebenarnya
kita tak dapat angka yang sebenar, dan kita tak boleh merangka satu plan untuk membantu mereka golongan sasaran yang sebenar. Jadi itu sangat perlu bagi saya. Okey YB, terima kasih di atas penerangan yang YB telah berikan. Saya rasa satu komen yang benar, maknanya bukan sahaja daripada segi bajet yang diperlukan, tetapi lebih kepada sentuhan dan juga lebih kepada jangkauan bagaimana kita dapat mengumpul data yang spesifik untuk kes-kes miskin tegah. Betul. Jadi YB, loceng pun dah berbunyi. Jadi saya rasa sampai di sini sajalah sesi podcast ringkas kita pada pagi ini. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Dewan Muda Johor. Terima kasih.